Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok buku teks matematik muka surat 224. Kita akan tengok 11.4.3 menentukan imej dan objek bagi putaran, di mana kamu boleh menggunakan kertas tulis, protektor dan jangka lukis untuk menentukan imej atau objek di bawah suatu putaran. Okey, kita tengok contoh 19. Okay, soalan dia, tentukan imej bagi segitiga PQR apabila diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Okey, titik M adalah merupakan titik putaran dan PQR adalah objek, dan dia minta kamu cari imej bagi objek segitiga PQR. Dan putaran ini diputarkan pada titik putaran M pada sudut putaran 90 darjah dan arah lawan jam. Okey, jadi kaedah 1 menggunakan kertas tulis. Langkah 1, kamu lukiskan garisan pada titik M ke titik P. Sambungkan garisan daripada pusat putaran titik M ke salah satu titik yang ada pada segitiga PQR, titik P. Kemudian langkah 2, tentukan sudut 90 darjah lawan arah jam. Bagaimana nak tentukan sudut 90 darjah lawan arah jam? Okey, kamu gunakan protektor jangka sudut. Okey, letakkan protektor tu sebaris dengan garisan MP dan kamu cari sudut 90 darjah dan kamu tandakan satu titik pada sudut 90 darjah dan pastikan arah daripada segitiga PQR ke garisan yang kamu ukur sudut 90 darjah itu adalah arah lawan arah jam. Seperti mana kamu tengok dalam rajah ni, anak panah warna biru. Okey. Kemudian langkah ketiga, lukis semula bentuk segitiga PQR di atas kertas tulis. Kemudian angka 4, kamu tekan dengan mata pensel pada titik M. Putarkan kertas tulis 90 darjah lawan arah jam. Kamu gerakkan. Okey. Dan kamu akan dapat kedudukan bagi imej segitiga PQR, iaitu P prime, Q prime dan R prime. Dan kamu tandakan titik P prime, Q prime dan R prime. Lepas tu kamu sambungkan titik tersebut dan kamu dapatlah jawapan yang merupakan imej bagi segitiga PQR di bawah suatu putaran pada pusat putaran M lawan arah jam dan pada sudut putaran 90 darjah. Okey, alright. Langkah yang kedua, di mana kaedah yang kedua, kamu boleh gunakan protektor. Okey, bagaimana nak guna protektor? Okey. Okey. Langkah pertama, bina garisan MP sama seperti mana kaedah yang pertama tadi. Sambungkan garisan MP, kemudian dengan menggunakan jangka lukis, lukis satu garisan MP berukuran 90 darjah lawan arah jam dengan jarak yang sama dengan MP prime. Okey, seperti mana rajah ni. Letakkan kedudukan protektor seperti ini, dan cari sudut PMMP prime. Sudut ini adalah sudut 90 darjah. Okey, sudut ni. Okey, sudut ni. Sudut ini adalah sudut 90 darjah. Okey. Okey, lepas tu langkah ketiga, ulangi langkah 2 dengan garisan MR dan MQ. Maksudnya garisan MR, kamu kira jarak dia berapa unit. Kira jarak dia berapa unit. Ada berapa unit garisan MR? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kamu bina juga cari kedudukan titik MR prime. Jadi berapa? 5 juga unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 5, 6. Ini dan tandakan sebagai R prime. Lepas tu dan sudut antara MR dengan garisan MR dengan MR prime adalah sudut 90 darjah.
Lepas tu kamu gunakan pembaris, kamu sambungkan titik M dengan Q. Bina satu garis lurus MQ, kemudian ukur sudut QM Q prime guna protektor. Sudut ini kamu ukur mesti sama dengan 90 darjah. 90 darjah. Okey, lepas tu kamu gunakan jangka lukis. Gunakan jangka lukis. Letak satu hujung jangka lukis yang ada jarum pada titik M dan satu lagi jangka lukis yang ada pensel pada titik Q. Kemudian kamu gerakkan jangka lukis tersebut hingga bersilang dengan garisan MQ prime. Macam mana nak dapat garisan MQ prime ni? MQ prime ni kamu dapat apabila kamu ukur sudut 90 darjah kat sini. Kamu dapat titik satu garis lurus. Kamu sambungkan garisan tersebut. Okey, kemudian gunakan jangka lukis. Letak satu hujung jangka lukis pada titik M dan satu lagi hujung jangka lukis ada pensel pada titik Q, dan kamu buat satu lengkungan ke atas sehingga bersilang dengan garisan M Q prime yang kamu bina tadi. Dan titik persilangan itu merupakan titik Q prime. Dan tandakan titik Q prime itu. Okey. Alright. Okey, jadi langkah 4, sambungkan semua titik P prime, R prime dan Q prime menjadi sebuah segitiga yang sama dengan PRQ. Dan kamu akan dapatlah jawapan dia. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok contoh 20. Okey, contoh 20 soalan dia, tentukan objek bagi titik Q prime. Q prime adalah image, ingat. Bila ada prime maksudnya image. Bagi objek Q lah. Okey, tentukan objek bagi titik Q prime apabila diputarkan 180 darjah ikut arah jam pada titik M. Jadi macam mana nak buat, nak selesaikan? Okey, langkah pertama, lukis garisan yang menyambungkan titik M dan Q prime serta panjangkan dengan jarak yang sama dengan MQ prime di arah yang bertentangan. Okey, kemudian langkah 2, tandakan titik Q pada garisan yang dipanjangkan dengan MQ sama dengan MQ prime. Dapatlah jawapan dia. Kerana putaran 180 darjah adalah suatu garis lurus. Tengok tip kat sini. Okey, jika B ialah suatu pusat putaran, maka kedudukan image B tidak akan berubah. Okey. Alright, itu jawapan untuk contoh 20. Okey, seterusnya kita tengok subtopik 11.4.4, penyelesaian masalah. Okey, tahukah anda sekiranya objek dan imej suatu putaran diberi, pusat, sudut dan arah putaran dapat ditentukan dengan menggunakan kaedah pembinaan geometri. Okey, tengok bagaimana untuk menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Contoh 21. Okey, A prime, B prime dan C prime ialah imej bagi ABC di bawah suatu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran itu. Jadi boleh rujuk buku teks kamu muka surat 227. Okey, penyelesaian yang pertama, sambungkan titik A ke A prime. Kamu pilih satu titik daripada objek segitiga ABC, iaitu ambil titik A, kemudian sambungkan titik A tersebut dengan titik image yang sepadan bagi titik A, iaitu A prime. Guna pembaris, sambung seperti mana garisan warna hijau tu. Okey, lepas tu kamu bina garis pembahagi dua sama serenjan dengan tembereng garis A prime. Macam mana nak bina? Macam mana nak bina tembereng garis, nak membina pembahagi dua sama serenjan? Kena guna jangka lukis. Macam mana nak guna jangka lukis? Kamu buka jangka lukis kamu, satu hujung jangka lukis yang ada jarum kamu letak pada titik A, dan satu lagi jangka lukis yang ada pensel kamu letak pada titik A prime. Kemudian kamu bina satu lengkungan di atas. Okey, lengkungan di atas seperti ini ya. Okey, kamu bina satu lengkungan di atas. Okey, kemudian kamu ubah kedudukan jangka lukis. Kali ini jarum kamu letakkan pada titik A prime
dan satu hujung jangka lukis yang ada pensel kamu letak pada titik A, dan kamu bina satu lagi lengkungan ke atas hingga membentuk persilangan. Kemudian kamu buat perkara yang sama pada bahagian bawah, bina lengkungan di bawah. Okey, kamu bina satu lengkungan di bawah, kemudian kamu ubah kedudukan jangka lukis, letak satu hujung jangka lukis yang ada jarum di titik A dan satu hujung jangka lukis yang ada pensel letak pada titik A prime dan bina satu lengkungan di bawah hingga ada persilangan. Kemudian kamu gunakan pembaris sambung titik persilangan ini, dan kamu dapatlah sebenarnya garis pembahagi dua sama serenjang yang membahagi garisan A prime kepada dua bahagian yang sama. Okey, alright. Okey, seterusnya langkah 2, kamu ulang langkah 1 kali ini bagi garis B prime. Ambil pula satu titik, iaitu titik B bagi objek, kemudian sambungkan dengan titik yang sepadan bagi objek itu pada image, iaitu B prime. Guna pembaris, bina satu garis lurus, kemudian kamu bina garis pembahagi sama serenjang pada garisan B prime, ataupun boleh pilih garisan C prime. Kalau dalam buku teks ni dia guna garisan B prime. Kaedah dia samalah, guna jangka lukis, satu hujung jangka lukis yang ada jarum kamu letak pada titik B. Okey, titik B, kemudian satu lagi hujung jangka lukis yang ada pensel kamu letak pada titik B prime. Kemudian kamu buat satu lengkungan di atas dan satu lengkungan di bawah. Okey, kemudian kamu ubah kedudukan jangka lukis. Okey, bukaan jangka lukis tu kamu jangan ubah. Okey, kali ini satu hujung jangka lukis yang ada jarum kamu letak pada titik B prime, dan satu hujung jangka lukis yang ada pensel kamu letak pada titik B, dan kamu bina satu lengkungan ke atas hingga ada persilangan dan satu lengkungan ke bawah hingga ada persilangan. Bila dah dapat dua persilangan ni, guna pembaris sambung je, dan kamu akan dapat garis pembahagi dua sama serenjang di situ. Alright. Okey, lepas tu apa nak buat? Okey, seterusnya langkah 3. Okey, langkah 3, titik persilangan atau titik persilangan dua garisan pembahagi dua serenjang yang kamu dapat itu adalah merupakan pusat putaran. Ini. Okey. Okey. Ini adalah titik persilangan bagi dua garisan pembahagi sama serenjang. Dan pada titik persilangan inilah merupakan pusat putaran, dan ini kamu tandakan sebagai titik D. Okey. Kemudian kamu ukur sudut CDC prime. Ukur sudut C, ni ukur sudut ni, CDC prime. Ukur sudut guna protektor. Dan bila kamu ukur sudut guna protektor, kamu dapat sudut dia adalah 90 darjah. Jadi maka image di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat D. Jadi kamu dapatlah jawapan dia. Jawapan dia untuk soalan contoh 21. Okey, kamu dah dapat pusat putaran iaitu titik D, dan kamu dah dapat sudut putaran. Sudut putaran dia adalah 90 darjah. Kemudian arah putaran. Macam mana nak tahu arah putaran? Kamu tengok je arah putaran tu. Okey, arah putaran maksudnya kamu tengok daripada, ingat titik C adalah objek, C pergi ke C prime. Maksudnya dia adalah ikut arah jam. Ikut arah jam. Jadi kamu dah dapat maklumat 3 perkara. Okey, iaitu pusat putaran di sudut putaran 10 darjah dan arah putaran ikut arah jam. Okey, alright. Seterusnya kita tengok pula bagaimana untuk menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Okey, contoh 22. Okey, tentukan koordinat image bagi titik A, koordinat dia negatif 3,2 di bawah suatu putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan O. Okey, jadi langkah yang pertama, okey, kamu sambungkan
garis OA ya, guna pembaris, boleh sambung buat garis putus-putus. Okey, kemudian langkah kedua, putar garis OA pada asalan O dengan menggunakan protektor ikut arah jam dengan sudut 90 darjah. Okey, seperti mana rajah ni. Okey. Okey. Sudut 90 darjah ni kamu tanda, kemudian kamu putarkan. Jadi daripada A ke A prime, putaran dia adalah ikut arah jam. Okey, lepas tu kita dapat tahu koordinat bagi A prime. A prime sama dengan apa? Koordinat dia adalah sama dengan mana? Koordinat dia sama dengan 2 negatif 3. Okey, alright. Jadi bila kamu nak putarkan ni, kamu boleh guna jangka lukis lah. Jangka lukis. Cara dia macam mana? Cikgu tunjuk. Okey, cara dia. Okey. Apabila kamu guna protektor, sudut 90 darjah ni kamu tandakan sudut 90 darjah di sini. Kemudian guna pembaris sambungkan sudut 90 darjah ni dengan titik O, garis lurus. Kemudian guna jangka lukis. Okey, satu hujung jangka lukis yang ada jarum kamu letak pada titik O asalan. Satu lagi hujung jangka lukis yang ada pensel kamu letak pada titik A. Kemudian kamu gerakkan jangka lukis daripada A hingga kena bersilang dengan garis lurus ini. Dan titik persilangan inilah merupakan koordinat A prime yang kamu dapat sebagai 2,3. Itu adalah jawapan dia. Okey, alright. Jadi itu saja kelas. Terima kasih.